Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla. Itulah lidah kita orang mukmin, di antara syukur dengan sabar. Allah bagi kepada kita rahmat, nikmat, kita syukur. Allah uji kita, kita sabar. Walaysa hadza illa li mu'min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sifat ini kecuali pada orang yang benar-benar beriman. Sambungan kita pada kali ini, pada pagi ini, muka ayat yang ke-45 Surah Al-Isra, surah yang ke-17, juzuk yang ke-15, tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surah 560, yang Jawi punya. Yang Rumi cari nombor ayat, jumpalah dia insya-Allah. Sebab nombor ayat Quran ni dia tak berubah. Tak ada orang boleh tukar nombor ayat, kecuali Allah alam ada kiraat-kiraat lain ke. Yang pentingnya mushaf kita ni sama je. Mari kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada penjelasan dan huraiannya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idza القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Allahu Akbar. Ayat ini menceritakan tentang kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penentangan sebahagian daripada Quraisy yang kerah kepala, yang gedebe, yang di Mekah. Bagaimana keadaan mereka apabila tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, dan keadaan orang kafir dengan Quran. Allah ajar kepada kita supaya apa? Supaya kita mengambil pengajaran, mengambil iktibar, jangan ikut perangai puak-puak tu. Ini ayat ni ayat pengajaran. Tengok terjemahan, kemudian kita pergi kepada penjelasan. Ayat 45, wa idza qara'tal Qur'an, dan apabila engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Bila Nabi kita baca Quran, apa jadi? Ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Kami jadikan perasaan engkar
dan hasad dengki orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu sebagai dinding yang tidak dapat dilihat, yang menyekat mereka dari memahami bacaan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala cerita kepada kita ahwal al-musyrikin inda sama'ihim lil Quran, keadaan puak kafir bila dengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca Quran. Apa dia perangai dia, apa dia kerenah dia, apa dia PA dia. Kita tengok. Para jemaah sekalian, dalam ayat perbincangan kita yang lepas, coba tengok balik, undur sikit ke belakang. Allah Ta'ala membincangkan tentang al-masail al-ilahiyah. Allah Ta'ala sebut tentang isu-isu ketuhanan. Isu ketuhanan. Tengok dalam ayat lepas tu kan, afa asfakum rabbukum bil banin, dia duk tuduh tentang Tuhan ada anak lah macam-macam. Qul law kana ma'ahu alihatun subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Semua Tuhan bagi tahu, maha suci Allah Ta'ala daripada tuduhan-tuduhan jahat pokok kafir terhadap Allah. Takallama fi hadhihi al-ayah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bercakap dalam ayat ini fima yata'allaqu bi taqririn nubuwah, iaitulah tentang perkara yang berkait dengan kenabian. Kalau kata an-nubuwah, mana apa? Yang berkait dengan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, para pelajar, bila dengar je nama Nabi, apa lidah kita kata apa? Sallallahu alaihi wasallam. Selawat, Allahumma salli ala Muhammadin. Lagi kita selawat banyak, lagi dekat kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa zikri syai'in min ahwalil kafarah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat-ayat yang kita baca ini tentang kedudukan puak kafir yang mengingkari dakwah Nabi dan tidak percaya kepada siapa? Kepada dibangkit semula pada hari kiamat itu. Apa bangkit? Kita sudah jadi tanah, tulang kita sudah reput, bangun semula. Wih, no. Dia kata tidak berlaku benda tu. Dalam ayat-ayat yang lepas di awal surah, kita juga Allah Ta'ala telah peringatkan kepada kita, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Fungsi Al-Quran ini nak bawa manusia, nak didik manusia kepada jalan yang lurus, jalan yang baik. Maka kepada akidah yang benar, amalan yang jitu, yang murni, kemudian diikuti dengan nasihat-nasihat yang lain, maka ayat Quran itu, ayat in hadzal Quran, ayat yang ke-9. Kita hari ini sudah ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala bawa balik cerita Al-Quran ini nak beritahu kepada puak-puak musyrikin tak dapat faedah daripada Quran. Tak dapat faedah. Dalam ayat yang lepas, semua makhluk bertasbih kepada Allah. Semua makhluk bertasbih kepada Allah. Dia panggil tasbih tu ada dua. Tasbih secara semula jadi, semua makhluk menerima. Tapi tasbih mengikut syar'i, iaitulah manusia-manusia yang beriman saja yang tasbih kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga makhluk-makhluk lain. Pernah satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat. Nabi kita bersabda, ma bainas sama, semua benda yang ada di antara langit dengan bumi, ya'lamu anni nabi. Apa dia? Makhluk yang ada di antara langit dengan bumi, termasuk hak langit dengan bumi ni, mereka tahu aku ni nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu aku nabi. Illa asil jinni wal ins, kecuali golongan derhaka, golongan yang tak baik di kalangan jin dengan manusia, ini tak kenal Nabi. Ini puak-puak kafir ni tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mereka juga tidak bertasbih
secara syar'inya tak sampai, tapi secara automatik semua makhluk ni kena mengakui adanya Allah Azza wa Jalla. Dia nak gimana? Dia makhluk. Baik. Para jemaah sekalian, maka ayat ini Allah kata apa? Wa fa iza qara'tal Quran, dan apabila syara'ta ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qira'atil Quran. Bila Nabi kita mula baca Quran, apa dia? Mana mula baca ya? Bukan habis lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitan manusia. Syaitan ada berapa jenis syaitan? Tak ingat. Minal jinnati. Sama. Wan nas, dua kategori manusia. Syaitan. Dari kalangan jin dan manusia. Apa mana syaitan? Syaitan ni golongan pemberontak, golongan tak dengar kata tu syaitan nama dia. Sama ada dia jin atau dia manusia, kita tak peduli. Dua tu. Dia dua beradik dua tu. Hak tak dengar kata tu sama ya. Bila Nabi kita sallallahu mula baca Quran, fasami'ahu musyriku qaumi. Puak-puak musyrik dengar. Puak-puak kafir mana? Kafir yang tidak beriman, yang tak percaya kepada akhirat. Ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minun. Tengok terjemahan ayat. Allah kata apa? Maka kami jadikan perasaan engkar dan hasad dengki orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu sebagai dinding hijab. Apa di mana hijab? Hijab itu maknanya dinding. Apa makna dinding? Dinding tembok yang tidak dapat dilihat, yang menyekat mereka daripada memahami bacaanmu. Kita ingat ni. Sebab apa? Tengok dalam ayat 46 nanti ada cerita tentang punca-punca. Yang pentingnya bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mula baca Quran, marilah puak-puak ni ngacau. Dia panggil mengacau. Apa nama mengacau? Mari nak kena ke Nabi, mari buat benda pelik-pelik dia punya kerenah dia. Ya Allah Tuhan Maha Kaya, mari duduk ganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gangguan-gangguan atau kacauan yang tidak selesa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibuat oleh mereka. Baik. Bagaimana hijab? Hijab ni tanda ni. Hijab maknanya dinding, tembok pemisah, itu hijab. Macam kita kata orang perempuan pakai hijab. Mana pakai hijab? Pakaian dia itulah menutup daripada pandangan orang kepada dia. Dia panggil hijab, berhijab. Hijab Islami, hijab sungguh. Sekarang ni dia tak panggil hijab, dia panggil niqabis. Niqabis pakai niqab, mata tubik 2 biji, gedik pula dah berjalan. Masya Allah, tabarakallah. Itu bukan hijab Islami, itu model-model nama dia. Baik. Bila mereka ni baca Quran, bila Nabi SAW baca Quran, mereka buat kacau. Apa dia kacauan yang buat? Tengok dalam ayat 46. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. Allah. Dan kami jadikan yang tersebut sebagai tutupan, hijab. Dia panggil akinnah. Apa dia akinnah ni para pelajar? Tanda semua akinnatan dengan makna hijab yang berlapis. Tak nampaklah dia. Dia tak akan nampak apa yang telah mereka yang ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Hijab akinnatan yang berlapis-lapis. Tengok dalam ayat ni kata akinnah yang berlapis. An yafqahuhu, berlapis hati-hati dia tu. Juga sebagai penyumbat apa? Wa fi azanihim waqra, dalam telinga dia ada penyumbat, tak dengar apa yang telah diajar dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam
ayat lain dalam surah Fussilat, kita dah baca dalam surah Fussilat, Allah kata apa? Waja'alna wa qalu qulubuna. Puak-puak kafir sendiri bila dengar baca Quran, dia pun jawab, dia respon. Dia kata apa? Fussilat ayat 5, tanda wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilai. Nabi dia lah. Kalau hak jahiliah zaman Nabi kita, dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu qulubuna fi akinnatin. Sorry lah, hati kami ini telah tertutup, berlapis-lapis tutupan. Mimma tad'una ilaih. Apa yang kamu ajak ni hati tak diterima lah. Wa fi azanina waqrun, dan dalam telinga kita ada setumbat. Wa min bainina wa bainika hijab. Kita dua ni terpisah lah, tak boleh nak cakap. Maka ini hayat menunjukkan bahawa mereka itu sendiri, puak-puak kafir itu sendiri bermasalah. Hijab di sini dengan makna terdinding hati mereka daripada menerima kebenaran. Allahu Akbar. Hati dia tak boleh terima. Dengar Quran tapi dengar tidak bermanfaat. Kalau kita kita pergi cakap dengan lembu, boh, dia paling ke tidak? Mau pernah panggil lembu, panggil boh kalau panggil. Mana dia Mongoli dia panggil ni. Hok mai kuba ni, mai binatang kerbau. Binatang orang hok duduk dengan binatang tu. Apa nama? Kita bercakap binatang, dia tahu tak? Oh, nya paling dia. Baik, alih kambing. Dia tahu ke tak kita apa nak cakap ni? Mu bercakap ni. Baik, mu jangan makan sini. Jangan berak depan masjid ni, kotor. Dia dengar. Tengah duk bercakap tu baik, tu baik dah. Maknanya dia panggil sama'ul intifa'. Dia dengar, telinga dia ada, bukan tuli pun. Tak payah pakai alat ni. Tapi dia panggil sama'ul intifa', dengar sebagai memberi manfaat, itu yang terhijab. Sebab kalau dia tak dengar, dia tak tahu apa, dia tak tahu apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu dia tak bantah, dia tak marah. Mamak kata apa? Biar dia lah, dia cakap seorang je tu. Tapi oleh kerana dia tahu makna, dia tahu Nabi kita salah ajak kepada tauhid, melarang syirik, kerana itu mereka marah. Maknanya dia dengar tapi dia tidak ambil manfaat. Sama'ul intifa' tidak berlaku. Baik, itu satu pandangan. Waqila, tanda ni pelajar, ada sebahagian ulama tafsir kata Allah Subhanahu wa taala hajaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala dindingkan antara Nabi dengan puak-puak kafir. Inda qiraatil Quran, bila Nabi baca Quran, puak kafir lalu dia tak perasan. Fakanu yamurruna bihi wa la yarawnah. Nabi contoh Nabi duduk kat Kaabah, Nabi solat, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu. Bila dia lalu, dia tak perasan. Sebab kalau dia perasan, dia sibuk lalu. Dia mari ganggu Nabi, dia mari kacau Nabi, dia mari macam-macam dia buat. Dia panggil budak-budak hak tak ada kerja tu. Mari. Muhammad duk baca Quran dekat dengan Kaabah. Pergi. Ada yang pergi bersiul-siul, ada yang pergi bertempik, ada yang pergi melompat. Yang penting dia nak ganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah sebut di sini, bila kamu baca Quran, kami jadikan hijaban mastura, tembok yang tak nampak oleh kafir. Mana kita boleh buat kesimpulan di sini, para pelajar sekalian, tanda kita boleh buat kesimpulan di sini bahawa orang kafir waktu Nabi SAW baca Quran mereka tak nampak. Satu tafsir. Ada huraian yang kedua mengatakan puak kafir itu sendiri mahjub, terhijab mereka daripada memahami Al-Quran. Dia panggil sama'ul intifa', dengar yang memberi faedah, sebab dia tak ada faedah apa-apa. La ilaha illallah. Ini yang kita takut. Kalau kita tak nampak tak apa. Ini kita nampak,
Quran ada depan kita, ustaz yang bercakap ada depan kita, tapi kita duk khayal, tak entah fikir apa benda. Nah, orang duk bercakap tentang Quran, tentang syurga neraka, dia duk mikir roti canai ke nasi lemak pagi ni. Khayal. Ini juga, itu dia panggil hijab, mana dia tak faham apa yang orang cakap. Ini bahaya dia. Ada juga yang mengatakan bahawa dia tahu, dia nampak Nabi, tapi waj'alna fi qulub akinnatan an yafqahuhu. Tanda ayat ini dipanggil ilmu tadabbur. Qauluhu ta'ala an yafqahuhu, mereka tak dapat memahami, tak faham. Yang menghalang mereka daripada memahami dan mendengar kebenaran Al-Quran. Waj'alna ala qulubihim akinnatan, dan kami jadikan yang tersebut sebagai tutupan berlapis-lapis atas hati mereka, an yafqahuhu wa fi azanihim, dan juga dalam sebagai penyumbat pada telinga mereka. Sumbat daripada apa? An yafqahuhu, yang menghalang mereka daripada memahami dan mendengar kebenaran Al-Quran. Ini punca, dia dengar tak faham. Maaflah dah, jangan marah. Kita hari ni kita dengar tak dengar Quran? Dengar. Kalau waktu orang musabaqah Quran begini, qari baca merah muka-muka, orang kata-kata keluar orang semerih. Orang semerih ni orang apa? Ni orang tengkok besar ni. Nah, keluar orang semerih dia baca begini lagu. Sedap tak sedap? Faham tak faham? Bila tanya faham, tunduk belaka. Jadi kata di para ulama, mereka ni terhijab daripada memahami apa? Nak faham isi kandungan Quran dari sudut. Sebab Al-Quran ni bahasa Arab kan, dengan fi'ilnya, dengan isimnya, dengan sifatnya, apa yang maksud dengan ayat ini. Allah Ta'ala cerita tentang apa, kita pun tak tahu juga kan, banyak tak tahu. Bila kita belajar ni, insya-Allah kita tahu sebahagiannya, tapi banyak lagi yang kita tak tahu. Maka itu juga di antara kerugian yang menimpa orang-orang kafir, tak faham. Kita anak orang Islam juga tidak faham. Na'udzubillah, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada dimurkai oleh Allah. Allah Ta'ala hantar mari surat kepada kita, tapi kita tak tahu apa. Kita ni banyak dia panggil terlepas pandang. Banyak tidak? Kan semua arahan-arahan zaman kita hari ni melalui grup apa dia panggil? Grup WhatsApp. Saya buat gurau, kita kata kita sekarang ni pegang dengan mazhab Wasafi. Tahu mazhab Wasafi? Pakai WhatsApp belaka. Arahan-arahan kerja masuk dalam grup. Kita tak baca. Tiba-tiba waktu mesyuarat kita tak hadir. Orang tanya, "Cik, tuan kenapa tak hadir?" Saya tak tahu. Awak ada dalam grup ni? Ada. Habis kenapa tak baca? Sorry, tak buka tadi. Duk buka grup WhatsApp, duk buat, duk mengumpat orang. Grup arahan tak buka. Maknanya kita pasti akan dimurkai oleh bos, pejabat kita. Dimurkai oleh orang yang beri arahan sebab kita tak dengar. Kita dengan Quran, Allah Ta'ala turun Al-Quran untuk kita baca, untuk kita tadabbur, untuk kita teliti maknanya. Tiba-tiba kita tak reti. Ini bahaya. Maka kita kena ingatlah. Baik, kita pergi kepada puak-puak kafir, dengar, puak tak dengar. Waja'al wa fi adzan waqra. Tengok ayat lagi. Wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdah wallaw ala adbarihim nufura. Allah. Dan sebab itulah, apabila engkau menyebut nama Tuhanmu sahaja dalam Quran, bila dengarnya Ar-Rahman, lompat lalu buat kafir. Mereka berpaling undur dan melarikan diri. Nufur, melarikan diri. Ai wa idza wahadta rabbaka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bila kamu sebut tentang tauhid dalam baca Quran, Nabi kata la ilaha illallah, puak-puak a'radal musyrikuna anka, mereka puak-puak kafir lari. Orang bahasa Kelantan lari bertempiaran kata orang. Bahasa kata-kata lari celoda. Celoda ni bertempiaran. Maknanya tak mau dengar dia. Jangan dengar. Ini sangat berbahaya. Sebab apa? Puak-puak kafir ni dia sudah cuba beberapa kali mengintai Nabi duk baca Quran. Dia pergi intai. Bila dia dengar, dia kagum. Anak-anak dia pun, isteri dia, bila dia dengar Nabi baca Quran, semua terpegung. Sebab Quran tu mukjizat. Sekarang ni untuk maklumat pelajar-pelajar kita, sahabat-sahabat kita yang berdakwah kepada non-Muslim, tak kira lah di Jepun ke di mana, dia kata bila kita baca Quran kepada orang ni, dia terpegung. Dia buka handphone dia, brother, dia suruh ulang balik bacaan, dia nak rakam. Tapi puak-puak kafir ni tu di antara punca dia tak mau dengar. Dia bimbang, takut dia terpegung, terpedaya, teriman dengan Quran. Itu dia takut. Maka dia bising, dia buat kacau macam-macam. Allahu Akbar. Tapi apa boleh buat? Mereka lari, tak mau ikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga telah buat satu persidangan conference. Dia panggil zaman dia tu bersidang, apa kita nak kata kepada Muhammad ni sebenarnya? Kita nak kata apa? Sebab Muhammad ni makin hari makin ramai orang ikut dia. Mula yang ikut dia tu orang yang lemah-lemah ya. Sekarang ni sudah kuat. Umar sudah ikut, Hamzah sudah ikut. Maknanya orang kata orang yang ada nama lah, kenamaan dalam kalangan Quraisy, dan dikira orang hebat. Bahasa Kelantan kata orang gedebe masuk Islam. Apa dia? Tengok. Kita tengok ayat 47. Dia lari. Nahnu a'lamu bima yastami'una bih. Kami lebih mengetahui akan tujuan mereka mendengar Al-Quran. Idh yastami'una ilaik, semasa mereka mendengar bacaan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mari dengar. Dia mari dengar untuk apa? Untuk ambil pengajaran? La, dia dengar untuk istihza, nak main-main dengan Quran. Dia dengan Nabi kita baca, dia ikut balik, ikut bacaan Allah dia. Yang penting main-main. Dan sambil dia dengar, dia duk mendustakan. Apa Muhammad? Surga-surga tu khayalan belaka tu. Muhammad ni kuatlah khayal. Jadi dia mikir kau macam-macam. Wa izhum najwa, dan semasa mereka berbisik-bisik, Muhammad ni cerita baru pula hari ni, cerita syurga pula, cerita bidadari contohnya. Apa yang kita nak jawab balik? Kita nak rak balik, nak condemn balik apa yang dia kata. Macam mana? Sambil dengar, sambil duduk berbisik, nak mencari hujah supaya orang tak dengar Quran. Itu je puja. إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا, yaitu semasa orang-orang yang zalim itu berkata sama-sama sendiri, dia duduk buat sama dia, kamu tidak menurut melainkan seorang yang kena sihir. La haula wala quwwata illa billah. Apa dia? Mereka kata Muhammad ni kena sihir ni, kan? Muhammad ni kena sihir. Tak ada benda lain dia ni. Cakap tak tu pasal. Tengok ayat 641. Nota 641. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui bahawa tujuan kaum musyrik datang mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran hanyalah untuk mengejek-ngejek. Dia bukan mari nak dengar sungguh, mari nak mengejek, nak perli. Sambil mereka berbisik-bisik sama-sama sendiri,
dan menuduh bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah seorang yang kena sihir. Muhammad, apa ni? Dan tidak harus diturut agama yang diserukannya kalau ada di antara mereka sesiapa yang mahu menurutnya. Jangan ikut dia. Dia tu orang kena sihir tu. Orang cakap tak betul. Kita kata kalau kena sihir, mari bomo lah. Nah, mana bomo ya? Mari bomo. Jadi kata di para ulama, Allah SWT larang mereka daripada dengar Quran. Sebab apa? Sebab mereka memang berniat jahat ketika dengar Quran. Niat jahat. Niat apa? Niat nak perlikan Nabi, niat nak main-mainkan Quran. Apa yang Nabi cakap dia ulah balik kat belakang. Yang penting bukan mari nak ambil pengajaran. Kalau mereka ambil orang yang pengajaran, insya-Allah tidak ada orang yang mari dekat dengan Quran kecuali dia akan beriman dengan Quran. Tapi kalau dia mari buat kacau, mari bising-bising, maka mereka makin jauh dari Al-Quran. Baik. Allahu Akbar. Dia kata Nabi kena sihir. Tengok ayat yang terakhir dalam siri ini. Unzur kaifa darabu lakal amsala فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Lihatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka mensifatkan engkau. Mereka mari katakan Nabi sallallahu dengan perkataan yang bukan-bukan. Mana perkataan rekaan yang karut-karut. Maka dengan sebab itu mereka sesat, sehingga mereka tidak dapat mencari jalan kebenaran. Kalau dia nak kebenaran, memang Nabi bawa kebenaran. Kalau dia cari yang betul, memang Nabi bawa yang betul. Tapi oleh kerana mereka terpesong, dia mari dengar bukan nak dengar sungguh, mari dengar nak perli-perli, nak main-main. Orang Kelantan kata nak nganyi, maka mereka dapatlah apa yang mereka nak. Dia punya niat yang buruk itu. Tengok nota di bawah. Banyak sekali kaum musyrik membuat misalan, bidalan ataupun bandingan mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mensifatnya sebagai seorang yang kena sihir. Dia kata Muhammad ni kena sihir berkali, cakap merapu. Yang lain pula mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang penyair. Bukan sihir. Orang yang kena sihir ni cakap merapu, tak pakai baju. Muhammad cakap bahasa sastra tinggi. Habis kita nak tuduh apa dia? Penyair, syair. Ahli syair. Atau kita tuduh dia ni seorang bomoh, pawang. Dia duduk dengar jin cakap dengan dia, lepas tu dia cerita kita benda pelik-pelik, benda hak berlaku ni. Dia tak mengaku mukjizat, dia kata pawang. Hak ni sedap lagi. Pakai apa Muhammad tu? Dia seorang majnun, gila. Na'udzubillah. Dan berbagai-bagai tuduhan lagi yang dibuat oleh puak-puak kafir yang menjadikan mereka bertambah sesat. Na'udzubillah. Maknanya dia ni kalau dia minta sungguh, dia berusaha untuk jadi orang baik, dia dapat apa yang dia nak. Tapi oleh kerana mereka tak mahu jadi orang baik, mereka jadi pengacau-pengacau saja, dan mereka buat bandingan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka buat contoh-contoh bandingan bidalan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam macam-macam dia kata, tapi semua contoh-contoh itu tak jadi. Allahu akbar. Banyaklah dalam ayat-ayat yang menyebutkan deklarasi ataupun persidangan mereka. Muhammad ni syair. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Masyaallah. Wa qalu asatirul awwalin iktatabaha. Itulah yang tuduhan-tuduhan jahat yang dibuat oleh kafir. Fadallu fala yastati'una sabila. Bila dia buat macam ni, maka dialah yang sesat. Baik para jemaah sekalian, kita simpulkan 3-4 ayat yang kita baca ini. Yang pertama tanda. Yang pertama faedah yang kita boleh, pertama Allah Taala sebut dalam ayat waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu. Allah kata kami tutup di atas hati mereka, ada penutup berlapis-lapis
yang menyebabkan mereka tak faham. Tulis. Ayat ini al-hassu ala fiqhil Quran. Ayat ini memberi galakan kepada kita supaya memahami Al-Quran. Wa annahu yanbaghi lil insan, sepatutnya setiap manusia, setiap orang mesti baca Quran wa yata'allam ma'nahu, dan dia kena baca makna dia. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah ada tafsir, macam-macam tafsir ada. Kita ada pimpinan Ar-Rahman yang menterjemahkan makna. Cuma kalam Allah tu tak boleh kita nak terjemah semua, tapi boleh dipahami. Maka Allah Ta'ala sebut an yafqahuhu, semuanya balik pada Quran supaya mereka memahami. Maka kita tahulah Allah Ta'ala suka hamba-hamba dia memahami Al-Quran. Tulis kata-kata menarik daripada ulama salaf. Al-Hasanul Basri rahimahullah, dia kata apa? Ma anzalallahu ayatan, Allah Ta'ala tidak turun mana-mana ayat illa wa huwa yuhibbu an yu'lama ma fi madza unzilat wa ma'ana biha. Allah Ta'ala suka kita kena tahu ayat ini turun untuk apa, kerana apa, dan apakah maksud ayat. Kita tahu, kita kena belajar. Tak ada kecuali apa-apa dalam ayat ini, semuanya ada. Kita kata kita tak faham, Allah kata ayat mutasyabih ni orang-orang yang ada ilmu je, tak apalah. Orang ada ilmu faham, dia cerita kepada kita, kita juga boleh faham, insya-Allah. Dalam beberapa siri yang lepas kita sudah baca kata-kata ulama salaf bahawa tidak ada dalam Quran ini satu ayat pun yang tidak dipahami oleh semua orang, tak ada. Kalau tidak, Tuhan waktu mari arahan yang tak faham, buat apa? Cuma kita tak faham, jangan salahkan Quran. Kita tak faham, kata saya tak faham. Adakah ulama lain macam kita? La, ulama boleh faham. Itu adab yang pertama, mesti baca Quran, faham, amal. Yang kedua, tanda yang kedua, nahnu a'lamu bima yastami'una bih, kami dengar, kami tahu apa yang mereka dengar. Bila mereka dengar, duduk buah-buah. Tanda, kata di para ulama tafsir, dalilun alal insat lil mau'izah. Ayat ini menjadi dalil kewajipan kita dengar nasihat. Wal iqbali alal wa'iz, kita kena tumpukan kepada pemberi nasihat. Bila orang bercakap, pakat tumpu belakang. Ni orang bercakap sini, mu buah kat belakang. Ini orang panggil orang yang tidak beradab dalam majlis. Majlis apa? Majlis ilmu. Siapa yang bercakap ketika orang bertazkirah, berceramah, kan, maka orang itu dianggap tahawun bil mau'izah, memandang lengkeh kepada nasihat yang nak disampaikan. Walahwun anha, laga, tak dengar. Maka kalau dia duduk 1 jam dalam majlis ilmu pun, mereka tidak akan dapat manfaat. Yang ketiga, maksud hijab. Apa dia hijab? Seorang ulama salaf terkenal dengan nama As-Sariyus Saqati. Ini orang panggil ulama tasawuf. Dia kata kepada sahabat-sahabat dia, atadruna ma hadzal hijab? Allah kata apa? Waja'al hijaban mastura. Ada hijab yang menutup kamu. Apa maksud hijab di sini? Kata dia, hijabu al-ghairah. Dinding di sini iaitulah perasaan cemburu. Tidak ada orang yang lebih cemburu daripada Allah Azza wa Jalla terhadap hamba dia yang melanggari perintah Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak beri kepada puak kafir ini boleh memahami Al-Quran. Sebab apa? Sebab mereka berniat tidak baik pada Quran. Tapi oleh kerana orang Islam ni kita dengar Quran dengan intifa', maka ketika itulah Allah Ta'ala buka hati kita untuk menerima Al-Quran. Baiklah para pelajar sekalian, itulah di antara beberapa perkara yang pentingnya. Orang kafir itu hijab, maksud dianya Allah Ta'ala nak jaga kesucian Al-Quran ini supaya mereka tak boleh nak main.
Sama ada dia faham sikit-sikit. Macam hari ni, sebahagian daripada puak-puak pengkaji Quran, nama dia orientalis. Orientalis ni puak mustasyrikun. Dia kaji Quran tapi dia main Quran. Dia kaji, dia bermain-main juga dengan Al-Quran. Tafsir Quran ikut kepala otak dia, jangan main. Maka dia akan jadi sesat, terpesong daripada jalan yang benar. Baiklah para jemaah sekalian, itulah yang dikata oleh As-Sariyus Saqati dan ulama-ulama lain tentang perbincangan kita pada hari ini. Alhamdulillah, insya-Allah perbincangan seterusnya bermula ayat 49, wa qalu a idza kunna 'idzaman wa rufatan ila akhir al-ayah. Insya-Allah kita akan bincang dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.